صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita merakamkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita itu kita dapat lakukan, kita akan dapat gunakan nikmat tersebut untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apabila kita disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, kemanakah kamu gunakan nikmat yang Kukurniakan kepada kamu? Mudah-mudahan kita mampu untuk menjawabnya. Dan itulah kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya majlis ilmu yang sentiasa berada di bawah doa para malaikat. Mudah-mudahan dengan doa para malaikat itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa bersyukur di atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun nikmat tersebut dilihat agak kecil. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Pada pagi ini insyaAllah kita menyambung kembali perbincangan kita tentang mufaraqah yang sebelum bulan lepas kita telah bincangkan tentang mufaraqah. Di antara salah satunya yang diharuskan kita mufaraqah, sebab-sebab yang bolehkan kita mufaraqah ialah apabila imam membaca terlalu panjang surah, yang maka dibolehkan kita mufaraqah, diharuskan mufaraqah. Ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebut dalam sebuah hadis yang saya bacakan pada bulan lepas, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, yang menjadi imam membaca surah Al-Baqarah terlalu panjang, lalu salah seorang makmumnya telah mufaraqah, lalu diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan suruh Muaz supaya bukan Abbas ya, Muaz, supaya membaca surah yang lebih pendek, ya, pada ketika itu salat Isya. Jadi khilaf di kalangan para ulama hadis dalam mentafsirkan hadis tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya orang yang mufaraqah itu dia menamatkan sembahyang dia bagi salam kemudian dia sembahyang lain soal. Dan lain daripada hadis ini menafsirkan bahwasanya dia tak bagi salam pun dan dia tidak membatalkan sembahyang itu, tetapi dia teruskan sembahyang itu dengan niat seorang diri. Itu khilaf di kalangan para ulama dalam mengambil istinbat hukum melalui hadis tersebut.
Namun bukan itu perbincangan saya pada hari ini, ya, itu dah lepas dah. Jadi apa yang kita bincangkan pada hari ini ialah sambungan daripada itu. Ya, yang pertama, sebab-sebab yang dibolehkan kita mufaraqah ialah apabila imam membaca terlalu panjang sangat, luar daripada kemampuan kita sebagai seorang makmum. Baik. Yang kedua, yang dibolehkan ataupun sebab-sebab yang dibolehkan kita mufaraqah ialah imam sengaja meninggalkan sunat ab'ad. Sunat ab'ad ialah sunat yang apabila kita tinggalkan kena sujud sahwi, iaitu seperti mana tasyahud awal dan juga qunut. Ya, tasyahud awal, qunut, ya, itu kalau kita tak terlupa kena sujud sahwi, disunatkan sujud sahwi. Sujud sahwi pun sunat juga. Maka diharuskan ianya imam mufaraqah dengan tujuan untuk melakukan sunat. Artinya kalau imam tak baca qunut, ia lupa baca qunut, tuan-tuan nak baca qunut juga, tuan-tuan boleh mufaraqah ni. Ya, nak baca qunut juga boleh. Ya. Lepas ni kalau imam tak baca qunut, maka diri semua baca qunut kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi dalam masalah meninggalkan sunat ahmad ini banyaklah tuan-tuan ya. Kecuali kalau sunat hay'ah, tertinggal dia tak baca doa iftitah. Mana kita tahu imam tak baca doa iftitah kan, lepas takbir terus dia baca Fatihah contohnya kan. Dah ya, kita nak baca, kita boleh tak kita baca? Boleh kita baca. Ya, boleh kita baca, tak ada masalah itu. Boleh kita baca. Tapi tak payah sujud sahwi lah. Ya, sebab ia bukan termasuk dalam sunat ab'ad. Baik. Jadi kalau kita nak melakukan perkara sunat tetapi sunat ab'ad, sunat yang dituntut. Jadi kalau imam meninggalkan sunat ab'ad, kita nak buat, ya, boleh kita mufaraqah. Itu salah satu sebab, salah satu yang dibolehkan kita mufaraqah daripada imam. Ya, tak salah ya. Kemudian sakit, ya, sakit lutut, tak boleh berdiri lama kan. Imam nak baca surah Al-Baqarah panjang, sakit lutut kan. Sekarang tak ada dah duduk atas kursi, lutut mungkin tak sakit dah. Ya, mungkin sakit pinggang lah. Ya, sebab duduk lama. Ya. Tu. Jadi berdiri sakit lutut, tak boleh lama, kita sediakan kursi, duduk atas kursi. Duduk atas kursi kita sakit pinggang pula ya. Jadi mudah-mudahan ini rukhsah yang diberikan dalam Islam yang boleh mufaraqah daripada imam kalau dia terlalu sakit. Dia ikut imam, tapi bila tak tahan sangat, terlalu sakit sangat pinggang contohnya, dia nak cepat, dia boleh mufaraqah daripada imam. Ya. Jadi mufaraqah, ya, para ulama menyebutkan mufaraqah dengan sebab tertentu, dengan sebab syarak, menjadilah sakit, maka tidak meluputkan pahala berjamaah. Tapi kalau mufaraqah tanpa ada uzur, tanpa ada sebab, maka dia akan meluputkan pahala berjamaah. Ya, tu. Kalau setakat pening kepala sikit-sikit je tuan-tuan, tak payahlah ya. Ini sakit yang dikira-kira pada urufnya, pada umumnya memang patutlah dia sembahyang terus ya, seorang dirilah supaya dia cepat ya. Ataupun nak terberak sangat kan, bolehlah mufaraqah, jangan duk tahan-tahan ya. Kalau terberak tak kapit ni jenuh tuan-tuan, nak cuci ya. Jadi kalau nak terberak sangat, nak terkencing sangat, so kita mufaraqah daripada imam itu boleh, sebab ada sebab-sebab yang dimaafkan. Kemudian bimbang, mengantuk, menguasai atau sesuatu yang merosakkan sembahyang dia. Ya. Terlampau mengantuk sangat. Ya, sebab malam tadi tengok bola contohnya kan. Ya, tengok bola ni Piala Dunia ni tak lama lagi. Ya. Piala Dunia tengah malam pula main kan. Sampai subuh ni mengantuk dah. Ya, hampir
hampir-hampir nak sembahyang jadi 3 rakaat contohnya kan. Kalau ikut imam, tengok imam tengok bola sekali ngantuk. Ya. Jadi situ boleh mufaraqah. Ya. Asyik sembahyang pun tak ketahuan dah kan, dia boleh sembahyang dahulu. Tapi kena sempurna lah. Ya, jangan pula dia tahu dia mufaraqah tu dia ikut dah kupat dengan tumaninah dia tak ada, itu tak jadi tuan-tuan. Nanti kita cerita tentang bab tumaninah sini ada insya-Allah. Jadi bila rosak mengantuk menguasai di seseorang makmum, maka dia dibolehkan untuk mufaraqah daripada imam dia. Ya, artinya dia tidak lagi mengikuti imam. Ya. Jangan pula terikut-ikut dengan perbuatan imam. Dia mufaraqah tapi ikut lagi perbuatan imam. Itu batal tuan ya. Dia tunggu imam lama baca surah lagi, baru dia rukuk, baru dia sujud. Ya, itu batal kalau lama menunggu rukuk. Ya. Artinya dia tak boleh ikut lagi dah perbuatan imam, dia kena ikut dia sendiri. Kemudian perkara yang dibolehkan, diharuskan untuk mufaraqah, ia ditakuti hilang atau binasa harta dia. Dia datang ke rumah tadi, dia lupa iron tu dia letak switch dia tak tutup contohnya kan. Maklum Nabi ni kena tinggal di rumah duk iron baju jubah sendiri kan. Lupa tutup switch. Dia ingat switch tak tutup tadi kan. Bakar rumah tuan-tuan. Cepat-cepatlah balik dia mufaraqah daripada imam, dia balik rumah tutup switch dulu. Ya, ataupun masak nasi atas dapur kan. Masak nasi nak cepat sangat kan, dah azan api tinggal. Api contoh masuk masak atas dapur gas kan. Hangit. Ya, flat kami tuan-tuan berapa kali dah hangit. Sampai berasap naik tu. Ya, Bangladesh dia masak nasi, ya, lupa nak tutup. Bukan lupa tutup, dia pakai telefon dalam bilik. Pecahkan pintu rupanya dia pakai telefon dalam bilik tutup. Hangit nasi kat dapur. Ya. Cuma punyalah dia punya gairah dia pakai telefon tu ya, hangit nasi. Jadi kalau kita macam ni, teringat tadi nasi dalam atas dapur, kita boleh mufaraqah dan cepat-cepat balik. Sebab menyelamatkan harta kita tu lebih utama juga, kena jaga. Dan seterusnya ialah ditakuti ketinggalan rombongan. Dia datang sekali rombongan satu bas, ya. Dia ni jenis was-was kencing lama sangat kan. Orang dah habis sembahyang dah, baru dia dah nak naik bas dah, dia baru habis keluar bilik air. Ya. Kan? Datanglah satu grup, dia pun masuklah jemaah tu. Bas duk tin dah panggil. Dia pun tak usyuk dah. Dia boleh mufaraqah daripada imam, sembahyang sendiri tuan-tuan. Ya. Itu di antara perkara-perkara yang diharuskan dia mufaraqah daripada imam. Dia mufaraqah daripada imam, tak dosa tuan-tuan ya. Ya. Baik. Mufaraqah daripada imam dengan sebab keuzuran tidak meluputkan pahala berjamaah. Ya. Kalau ada uzur tadi sebab-sebab tertentu, maka tidak meluputkan pahala berjamaah dia. Ya. Wajib mufaraqah seperti kedatangan sesuatu yang membatalkan sembahyang imamnya sedangkan ia tahu keadaan itu. Jadi tuan-tuan, dalam mufaraqah ni ada ulama yang meletakkan sampai 5 hukum mufaraqah. Ada kalanya harus, ada kalanya makruh, ya. Ada kalanya haram, ada kalanya wajib. Ya. Ada saya tengok imam meletak ni sampai 5 hukum pendapat dia tentang mufaraqah. Ya. Tengok keadaan situasi tuan-tuan. Ya, kalau tak ada apa-apa, saya saja aja kan, nak mencuri contohnya, dia cepat mufaraqah ni kan. Orang tengah sembahyang ni pandai juga mencuri jenis mengaji. Rakaat pertama angkat takbir tuan-tuan, betul dah, plan clear dah. Dia pun mufaraqah. Sembahyang cepat-cepat, lepas tu nak cari beg siapa ada kat belakang kan. Mencuri jenis mengaji. Jangan main tuan-tuan yang mencuri pakai jubah tuan-tuan. Ya, kita tengok kat CCTV pencuri pakai jubah juga. Ya. Hebat curi sekarang ni tuan-tuan. Hebat gaya mencuri je lah. Itu haram. Mufaraqah macam tu haram tuan-tuan ya. Mufaraqah macam tu ialah haram, tak boleh.
Jadi kalau dia nampak sesuatu yang batalkan sembahyang imam dia, ada tak cicak kat kaki imam dia, maka wajib dia mufaraqah tuan-tuan. Ya. Wajib dia kena mufaraqah. Itu kalau dia sembahyang berdua ke tak apalah tuan-tuan. Kalau sembahyang ramai-ramai macam ni dia mufaraqah, tak selamat makmum yang lain. Ya. Kita kena guna kaedah yang kita belajar dulu. Macam mana nak tegur imam, ada tak cicak kat kaki dulu. Maka wajib dia segera niat mufaraqah, jika tidak maka batal sembahyangnya sekalipun ia tidak ikut perbuatan imam selanjutnya. Walaupun dia tak ikut perbuatan imam, apabila dia tidak niat mufaraqah, tidak niat keluar mengikut imam, ya, maka batal sembahyang dia kerana dia masih lagi dianggap berjemaah bersama imam, ya. Jadi ingat tuan-tuan, ada kalanya wajib mufaraqah. Baik. Hukum mufaraqah, ya. Hukum mufaraqah tuan-tuan dari segi dari mazhab Syafi'i, dia kata harus juga dengan sebab dan makruh jika tiada sebab. Ini Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i kalau dia mufaraqah dengan ada sebab, itu diharuskan, ya. Dan kalau dia tak ada sebab saja-saja, ya, jadi makruh. Itu dari pandangan mazhab Syafi'i, ya. Adapun mazhab Hambali harus mufaraqah jika dengan ada sebab. Kalau ada sebab harus, jika tiada sebab maka dua pendapat. Batal salat dia asah, yang asah yang kuat dan harus. Jadi kalau mazhab Hambali, kalau dia mufaraqah tanpa sebab ada dua hukum. Satunya batal, itu pendapat yang kuat. Yang keduanya ialah harus boleh dia mufaraqah, ya. Dan yang ketiganya ialah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak harus mufaraqah, tak boleh bagi dia mufaraqah. Makruh makmum beri salam terlebih dahulu daripada imam. Kalau makmum salam dulu daripada imam, makruh bagi dia. Maka sebab itulah tidak harus mufaraqah pada mazhab Hanafi. Ya, tak harus. Manakala mazhab Maliki, sesiapa yang mengikut imam maka tidak harus mufaraqah. Lagi sedap dia. Ya, bila mazhab Maliki dia kata bila ikut imam tak boleh lagi dah mufaraqah, kena ikut je. Ya. Ya. Tuan-tuan, ini pandangan dalam 4 mazhab tentang mufaraqah. Kecuali kalau nampak jelas ada najis perkara batalkan, itu ittifaq ulama boleh batal. Ya, ini masalah tadi kalau dia tak ada sebab, ya, atau sebab yang tidak menekan sangat, itu tidak diharuskan dia mufaraqah. Baik, Syekh Zainuddin Al-Malabari tuan-tuan, ya. Ini dalam Fathul Mu'in, ya, matan pada I'anah Talibin, ya. Dan juga Imam Nawawi, dan juga dalam kitab itu Mustarsyidin, ya, itu Imam Al-Ba'lawi yang berpendapat bahawa niat mufaraqah ini terkadang hukumnya adalah wajib, gitu. Ya, walaupun tadi mazhab tadi banyak yang kata harus makruh, ya, tetapi para ulama di bawah mazhab tadi berpendapat walaupun begitu kadang-kadangnya mufaraqah ini diketahui wajib sangat, ya, wajib. Baik. Apabila makmum mengetahui bahawa solat imam telah batal, maka makmum tidak boleh mengikut dan tidak boleh memberhentikan solatnya. Nak ikut pun tak boleh, nak berhentikan solat pun tak boleh. Makmum tersebut hendaklah meneruskan solatnya dengan sendiri, iaitu dengan mufaraqah, tidak mengikuti imam. Maksudnya macam ni tuan-tuan. Bila dia nampak sesuatu yang membatalkan daripada imam, ya, imam terkentut ke dia dengar, atau ada najis kaki imam ke, atau dia tahu imam ni tadi tak ambil sembahyang, ya, dia tahu terkentut tadi depan kita kentut kan, tak ambil sembahyang, terus pergi sembahyang dengan kita jadi imam lah tu, imam ni kan, dia tahu imam ni tadi tak ambil sembahyang lagi, ya, tiba-tiba tengah sembahyang tu teringat, tadi imam tadi tengah sembahyang, teringat tadi imam tadi tak ambil sembahyang lagi kentut, tuan-tuan. Maka dia tak boleh ikut imam dah. Dia tak boleh ikut imam, dia tidak boleh membatalkan sembahyang dia, tak boleh berhenti daripada sembahyang.
Dia tak boleh kata rungkai sembahyang, tak boleh lah. Ya. Dia kena teruskan sembahyang tetapi dengan dalam keadaan sendiri, niat mufarakah. Tu. Itu yang kuat tadi tuan-tuan ya. Artinya dia tak boleh batalkan sembahyang dia. Artinya kita membatalkan sembahyang kita tuan-tuan tanpa sebab haram ya tuan-tuan ya. Tiba-tiba sembahyang keluar terus. Itu tak boleh tuan-tuan. Kalau ada sempurna sembahyang kita dah, kita keluar, itu haram tuan-tuan. Kita batalkan sembahyang kita. Ya. Tu. Jadi dalam ini apabila kita dah angkat takbir dah, rakaat pertama baru teringat imam tadi tak ambil wudu. Confirm kita tahu kita kata sebab makan sekali kita tadi contohnya kan. Dia kentut tak ambil wudu. Maka bila sembahyang kita tahu dia berhadas, maka kita kena niat mufarakah. Ya, kita tak boleh ikut dia lagi dah, dan kita tak boleh membatalkan. Kita rungkai sembahyang sendiri ke belakang, tak boleh dah. Kita kena niat mufarakah. Ini cantiknya tuan-tuan Islam ni ajar supaya kita menjaga hati orang lain sama. Ya, supaya kita tidak, kalau tiba-tiba kita tidak mufarakah tuan-tuan ya, mungkin imam tu terasa hati kan, mungkin dia silap apakah terasa hati orang lain ikut, tiba-tiba kita tak ikut kan. Jadi Islam ajar kita supaya meraihkan juga. Artinya kita kena memelihara, menjaga aib imam. So lepas tu kita beritahu lah kat dia. Artinya kita mufarakah itu lebih baik tuan-tuan ya. Contoh, tapi lepas tu kena beritahu lah ya, kena beritahu kat dia lah. Artinya kita nak berhenti sembahyang sendiri kat belakang pula tak boleh. Sebab ini ada khilaf tentang hadis tadi lah. Ada setengah kata orang yang keluar daripada sembahyang tadi mufarakah dalam hadis tadi, dia bagi salam, bermakna dia bagi salam kemudian dia buat sembahyang lain sekali lagi. Satu yang mentafsirkan hadis. Dan ulama tafsir yang lain menafsirkan kata dia tak bagi salam pun, dia terus saja sembahyang tadi tapi dengan niat mufarakah. Jadi di sinilah kedudukan dia. Jadi kita boleh pilih lah mana kita nak. Ya. Kalau kita nak bagi salam sendiri, nak buat ni, ada ikut pendapat ulama. Tapi yang kuatnya kita mufarakah. Jangan kita batalkan sembahyang kita, jangan kita berhenti daripada sembahyang, bahkan kita teruskan sembahyang kita saja tadi dengan niat mufarakah daripada imam. Itu je. Itu yang lebih elok. Imam Nawawi berpendapat bahawa sekiranya imam melakukan kesalahan dalam bacaan surah dari sudut hukum tajwid, maka ia tidak membatalkan solatnya. Ya, tengok ya. Imam Nawawi berpendapat bahawa sekiranya imam melakukan kesalahan dalam bacaan surah tuan-tuan ya, dari sudut hukum tajwid, maka ia tidak membatalkan sembahyang. Sembahyang tak batal tuan-tuan ya. Melainkan jangan berhenti situ. Melainkan kesalahan imam dalam bacaan surah Al-Fatihah yang merupakan salah satu daripada rukun solat. Kesalahan yang boleh mengubah makna, maka batal solatnya, dan makmum boleh mufarakah. Dalam surah kalau imam kesalahan yang tidak disengajakan, siapa nak sengaja bagi salah dalam baca surah tuan-tuan ya, tersalah tu mungkin ya, tersasul mungkin, tersalah mungkin, tapi sengaja bagi salah tak mungkin tuan-tuan ya. Tak mungkin dia sengaja bagi salah baca surah kan. Mungkin orang ada masalah mental, mungkin dia bagi salahkan baca Quran. Kalau orang siuman dia tak sengaja baca salah tuan-tuan ya. Tu. Jadi jangan cemuhlah imam baca silap tuan-tuan ya. Imam bukan sengaja nak bagi silap ya. Kerana kadang-kadang silap itu adalah beri rahmat kepada kita, supaya sedar kita ni berlupa juga kadang-kadang. Mikrofon marah ada. Jadi tuan-tuan ya, kesalahan kalau dalam Fatihah tak boleh. Kesalahan dalam Fatihah, kalau kesalahan yang mengubah makna, maka batal sembahyang. Sebab Fatihah ada rukun sembahyang. Ya. Dalam surah lain dia bukan rukun sembahyang, tapi kalau sengaja bagi salah haram tuan-tuan. Ya, berdosa. Mana boleh sengaja bagi salah. Ya. Jadi dalam surah Fatihah kita tengok. Dalam surah Fatihah kalau dia salah tajwid yang boleh mengubah makna, maka batal sembahyangnya. Ya. Kalau tidak mengubah makna, maka tidak batal sembahyang. Mana contoh? Contoh kesalahan yang tidak mengubah makna. Dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia baca macam mana? Siratal ladzina an'am. Dia dengungkan nun dengan ain. Nun jumpa dengan ain izhar tuan-tuan, tiba-tiba dia dengung kat situ.
Mengubah makna kan? Tak ubah makna tuan-tuan. Dia tak ubah makna. Batal tak sembahyang? Tak batal. Ya, tak batal sembahyang dia. Baik. Ya, jadi tak semua tuan-tuan ya. Jadi tengoklah kesalahan tu macam mana. Kalau dengung dia, dengung je, tak apalah. Ya. Tapi kena tegurlah imam tu. Ya, kena beritahu betul-betul imam ni tadi ni tak dengung tu, izhar tu. Kena beritahu. Begitu aja eloklah. Ya. Bukan tak boleh tegur tuan-tuan imam, boleh insya-Allah. Tapi tegur elok-eloklah. Siap imam kat dulu lah. Baik. Kemudian contoh lagi kesalahan yang mengubah makna. Contoh kesalahan yang boleh mengubah makna, dia kata siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Tu dia baca. Jalan orang-orang yang an'amtu, aku beri nikmat. Padahal situ siratal ladzina an'amta, maka batal sembahyang dia, mengubah makna. Dan maksud ayat tu salah. Tuan-tuan ya. Itu dalam Fatihah tak boleh sebab dia sebagai rukun. Bila rukun salah, maka tak sah sembahyang kita tuan-tuan ya. Baik, wajib makmum faraqah daripada imam apabila meninggalkan salah satu daripada rukun solat. Terus lagi tuan-tuan ya. Baik. Wajib makmum faraqah daripada imam apabila imam meninggalkan salah satu daripada rukun solat. Adapun rukun dia tak sempurna. Ya, contoh imam solat tidak ada tamakninah. Tamakninah ni rukun tuan-tuan ya. Tamakninah ni rukun. Nanti kita tengok dia punya ni, semua mazhab kata rukun tuan-tuan. Maka tak boleh kita nafikan. Sebab itu rukun sembahyang tu kadang-kadang berbeza. Orang kira ada 17 kan, ada sampai 20, dipecah-pecahkan. Ya. Rukun 13. Baik, kalau ditinggal tamakninah ya, wajib makmum faraqah daripada imam apabila imam meninggalkan salah satu daripada rukun solat. Contoh, imam solat tidak ada tamakninah. Dia sembahyang tak ada tamakninah. Sembahyang. Ya. Ya, tuan-tuan tengok dalam YouTube kan, Turki punya sembayangan. Letih kita tengok. Tak sempat nak baca Fatihah. Ya. Baik, tengok dalam fiqh al-manhaji tamakninah, minta maaf tentang ejaan salah tu ya tamakninah. Tamakninah ialah berada dalam keadaan tetap dan tenang ketika rukuk, sekadar mengucap satu tasbih iaitu subhanallah. Tu ya sekejap ya tuan-tuan, subhanallah. Ini adalah sekurang-kurang tamakninah. Nak lebih lagi bolehlah, jangan panjang sangat. Ya, sekurang-kurangnya sekali tasbih. Ya, sekurang-kurangnya sekali tasbih. Ya, sebab itu tuan-tuan kalau kita tengok sembahyang, ya banyak kadang kita rukuk, sujud, Allahu Akbar, terus bangun. Allahu Akbar, terus bangun. Jadi kita tak nampak di masa bila nak baca tasbih, ya. Masa bila tak ada tamakninah sekejap berhenti terus. Ya, tamakninah ni. Perbuatan kita, bacaan kita berhenti terus. Ya. Sebab itu bila khatib, bila dia dah habis duduk antara dua khutbah, dia kena duduk sekejap. Ada tamakninah juga, berhenti sekejap. Jangan duk pegang baca buku duduk, kertas duduk belek mana ni khutbah kedua, tak payah. Duduk dia diam dulu, lepas doa duduk sekejap, baru naik. Ya, sekadar subhanallah. Bukan lama pun. Itu sekurang-kurang tamakninah, sekadar subhanallah sekali, bukan 3 kali, sekali. Itu sekurang-kurang tamakninah. Ya. Tapi kalau dah turun rukuk sujud tu elok sampai aja dah. Dari kelantai tu angkat, itu tak ada tamakninah. Masa bila tamakninah tuan-tuan ya. Sebab itulah Nabi SAW bila nampak seorang sembahyang itu, Nabi suruh sembahyang lagi. Dia kata kamu belum sembahyang lagi. Ya. Tu. Baik, ini kita tengok dalam bab tamakninah sikit tuan-tuan ya. Kita keluar sikit. Baik, hadis riwayat Bukhari dia kata summarqa hatta tatma'inna raki'an, summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian hendaklah kamu rukuk dan berhenti sekejap dalam keadaan rukuk. Kemudian bangun dan berdiri tegak yang tidak serta tamakninah. Ini sambungan daripada hadis panjang ini tuan-tuan ya. Nak ceritakan hadisnya suruh Nabi SAW perintahkan supaya kita rukuk
ada tumaninah, dan i'tidal pun ada tumaninah. Ya. Sebab itulah tuan-tuan, dalam masa rukuk tu ya, dia ada syarat juga rukuk pun tuan-tuan. Bila kita rukuk, satunya kita rukuk tadi tuan-tuan, secantik-cantiknya ialah 90 darjah. Kemudian kita rukuk juga tuan-tuan, jangan lari niat kita daripada niat rukuk. Macam mana tuan-tuan? Bila kita rukuk tu tengok kaki kata, kita rukuk tu terus taruh garuk kaki kita. Dia naik masjid tadi lupa basuh kaki. Ya, dia kata dia nak rukuk, terus dia nak garuk kaki tuan-tuan. Dia dah berubah niat dia daripada rukuk tadi nak garuk kaki. Dia kena bangun balik rukuk semula. Itu kena jaga tuan-tuan ya. Supaya juga kita kata macam sujud. Ya, sujud di sini tak apalah. Contoh kita kata sembahyang kat padang. Sujud ada batu sakit ni, terangkat, kita punya terangkat kan. Sujud kena batu, kita angkat balik. Maka itu dikira dah sujud tuan. Tuan kena bangun balik, kena sujud semula bagi sempurna. Bila dia terangkat tuan-tuan tak sempat nak tumaninah apa kan. Duduk ni kena batu dan terkejut naik tegangan. Tuan-tuan kena bangun, duduk balik, sujud elok kemak-kemak. Ya. Tu. Jaga tuan-tuan ini rukun. Jadi rukun sembahyang kita kena buat dengan sempurna. Sebab dalam hadis Nabi SAW panjang tuan-tuan ya. Semua cerita daripada mula, daripada takbir ke tahram, rukuk, sujud ya, sampailah di sini sumarka hatta tatma'inna raki'an. Mana kena diam sebentar kamu kemas dan sujud kamu dengan bacaan kamu baru kamu naik. Tidak pun macam tu. Kemudian baru kita sujud. Ya. Baik. Siapakah pencuri? Ini dia kata pencuri. Pencuri banyak kat masjid tuan-tuan ya. Rupanya dalam sembahyang pun ada pencuri. Ini hadis Nabi SAW tuan-tuan dari riwayat daripada Imam Ahmad. Dia kata as'un nasi sariqatan. Alladhi yasriqu min salati. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasriqu min salati min as-salati? Qala la yatimu ruku'aha wala sujudaha. Kata Nabi, sejahat-jahat manusia ialah pencuri yang mencuri daripada sembahyangnya. Itu sejahat-jahat manusia, orang yang mencuri dalam sembahyang dia mencuri. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah dia mencuri daripada sembahyangnya? Sabda Rasulullah SAW, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dia rukuk tak sempurna, tak ada tamanina. Rukuk tak ada tamanina, sujud pun tak ada tamanina. Maka itu dipanggil oleh Nabi SAW sebagai pencuri tuan-tuan dalam sembahyang. Jadi jangan kita mencuri dalam sembahyang, dan luar sembahyang pun jangan mencuri juga. Ya, jadi dua-dua tak boleh. Mencuri ni apa pun dalam sembahyang tak boleh, luar sembahyang pun tak boleh. Jadi istilah tu ada tuan-tuan ya. Nabi sebut istilah mencuri dalam sembahyang ni ada. Jadi jangan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut oleh Nabi sebagai ya sarif, artinya orang yang mencuri dalam sembahyang. Tengok tuan-tuan, tamanina menurut mazhab yang 4. Tidak ada yang kata harus, tak ada tuan-tuan. Tak ada yang kata boleh kita tinggal, tak ada. Imam Hanafi dia kata tamanina itu adalah wajib. Ya, wajib ni tuan-tuan, kalau ditinggal dia tak batas sembahyang, tetapi dia haram perbuatannya. Ya. Imam Malik sebagai rukun. Rukun maksudnya kalau ditinggal tuan-tuan tak sah sembahyang dia. Imam Syafi'i pun rukun, dan Imam Hanbali pun mengatakan tamanina itu adalah rukun. Tak ada yang kata tak rukun, tak ada yang kata tak wajib tuan-tuan. Tamanina. Maknanya sepakat para ulama, tamanina mesti kita kena buat dalam sembahyang tuan-tuan. Jadi sembahyang kena bagi lama sikit lah. Ya, sama ada makmum ke imam ke, sama-sama kita perbaiki sembahyang kita insya-Allah. Lama sikit tak apalah. Ya. Kita rukuk, sujud bagi lama sikit, baru kita bangun. Kecuali kalau himus tu boleh dah sangat tuan-tuan, bolehlah baca sekali tuan-tuan bangunlah. Ya. Jangan sampai basah kapet kan baru tuan-tuan bangun. Marah Tuan Nazir kita kan. Baik.
kesimpulannya tuan-tuan, tamaninah itu ialah salah satu daripada rukun salat. Jika imam tiada tamaninah, maka batal salatnya. Dan pada ketika itu makmum wajib mufaraqah daripada imam. Tuan-tuan kena mufaraqah daripada imam, tuan-tuan. Kalau dia selalu kalau tidak ada tamaninah dalam solat, tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Kesimpulannya apa yang tuan-tuan? Ada lagi tuan-tuan ya. Syarat sah mengikut imam. Ini mufaraqah habis tuan-tuan ya. Mufaraqah habis. Syarat sah mengikut imam. Yang pertama di antaranya aturan sembahyang makmum sama dengan aturan sembahyang imam pada perbuatan-perbuatan zahir. Maka tidak sah makmum solat fardu manakala imamnya solat jenazah. Namun tiada mengapa jika berlainan niatnya, sembahyang berlainan niat. Maksudnya macam ni tuan-tuan ya. Artinya dia punya aturan sembahyang dia mesti sama makmum dengan imam. Jenis dia sembahyang yang ada rukuk, ada sujud. Ya. Adapun kalau imam tu sembahyang mayat, kita sembahyang fardu macam mana nak ikut? Ataupun imam sembahyang fardu, kita ikut sembahyang mayat, tak kena juga tuan-tuan. Artinya sembahyang tu tak kena dia punya, tak sama dia punya aturan dia. Adapun sembahyang yang hanya berlainan niat sahaja, imam sembahyang sunat, makmum sembahyang wajib, itu dibolehkan. Imam sembahyang sunat, makmum sembahyang wajib. Contoh mana? Hadis yang Muaz yang berlakunya yang dibaca panjang tadi tuan, yang mufaraqah tadi. Ya, Muaz tu sebelum itu disembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disembahyang isyak dengan Nabi. Kemudian bila habis dengan Nabi, dia balik ke kampung dia sembahyang i'adah. Sembahyang isyak sekali lagi. Sembahyang itu sembahyang sunat. I'adah yang rukunnya sembahyang fardu dan bersama dengan Nabi SAW. Yang dia tadi sembahyang i'adah, dia sembahyang bersama dengan orang kampung dia. Maka dia ketika itu sembahyang dia, kategori dia dalam sunat dah. Bukan fardu lagi, fardu dah selesai. Jadi makmum dia sembahyang fardu isyak, dia sembahyang sunat, maka dibolehkan. Maka ulama ambil istinbat daripada hadis itu, makmum sembahyang sunat, imam sembahyang sunat, makmum sembahyang fardu boleh ikut. Ya, cuma berlainan niat saja. Itu takwa. Aturannya sama. Ya. Contoh kita masuk masjid, kita ni suka berjemaah, tengok masjid tak ada imam semua wirid dah. Adalah sembahyang sunat ba'diyah. Kita boleh ikut tuan-tuan. Dapatkan pahala berjemaah. Daripada kita sembahyang seorang, lebih baik kita ikut orang yang sembahyang sunat ba'diyah. Kita boleh ikut. Ya, walaupun niat kelainan itu dibolehkan. Tuan-tuan ya. Baik. Orang yang musafir tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang mukim. Ya. Orang yang musafir tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang mukim. Ini masalah macam orang sembahyang jamak qasar. Ya, tuan-tuan. Sekiranya orang yang musafir mengikut imam akan orang yang mukim. Mukim artinya orang tak musafir lah. Maka sembahyangnya wajib ditunaikan dengan bilangan rakaat yang sempurna dan tidak harus dikosarkan dia. Kasar ni tuan-tuan orang yang salat musafir, artinya orang yang boleh kasar. Salat jamak tuan-tuan tak semestinya musafir. Ya, ada sebab-sebab lain yang dibolehkan kita solat jamak tamam. Macam pergi Mekah kan ada buat jamak tamam kan? Jadi tuan-tuan, kalau kita nak sembahyang, contoh kita ni musafir, berhentilah kat masjid ni contohnya. Kita daripada Perak sampai masjid ni nak musafir. Ya, imam sembahyang zuhur. Ya. Kita kena nak ikut imam, boleh ikut imam. Tetapi kita tidak boleh sembahyang kasar, kena niat sembahyang fardu. Kemudian kita niatlah dalam sembahyang tu kita buat jamak takdim asar masukkan ke dalam zuhur. Ya. Tetapi dia tak boleh sembahyang kasar, ikut imam tak boleh. Sebab imam sembahyang 4 rakaat, dia sembahyang 2 rakaat kan? Ya. Dia kena sempurnakan dengan imam tadi 4 rakaat. Ya. Panggil jamak tamam ya, sembahyang dia kena tamam. Sempurnakan 4 rakaat.
Artinya itu maksudnya orang yang musafir tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang mukim. Ya, artinya sembahyang qasar tak boleh lah. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas telah ditanya orang, kenapa orang yang bermusafir apabila berseorangan, artinya apabila dia sembahyang seorang diri, dia menunaikan sembahyang 2 rakaat, artinya qasar. Dan ketika menjadi makmum kepada orang yang mukim, dia menunaikan dengan 4 rakaat sembahyang tamam. Jawab Ibn Abbas, itulah yang ditunjukkan oleh as-sunnah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini ada nas dia. Baik, sekian lebih tuan. Jadi itulah tuan-tuan sedikit banyak yang mampu saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan dapatlah kita kongsi ilmu pada pagi ini, dan mudah-mudahan yang penting mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu ada pada kelemahan diri saya sendiri, dan di atas terkasar bahasa saya mohon ampun dan maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.